insya-Allah. Faridatul Faraid, kitab Faridatul Faraid, muka surat berapa? Muka surat 48. Kitab Tauhid dulu insya-Allah, 15 minit. 15 ke 20 minit insya-Allah. Peringkat berapa? Maka telah nyatalah. Insya-Allah. Jazakallah. Muka surat 48, kitab Rumi, kitab Tauhid, Faridatul Faraid. Kitab Rumi, Faridatul Faraid 48. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Maka telah nyatalah bagimu, teranglah bagimu wahai orang yang menuntut ilmu, wahai hamba-hamba Allah yang dah mengaji, yang dah belajar, yang dah mendengar, yang dah mengikuti kitab ni sungguh-sungguh. Maka teranglah, maka nyatalah, terbukalah bagimu. Kalau sebelum ni kita tak tahu, kita tak erti, kita tak faham, jadi asbab daripada usaha belajar, mendengar, Allah memberi faham, membukakan kefahaman, mengeluarkan kita daripada kegelapan kejahilan kepada terangnya cahaya ilmu yang menyuluh. Maka nyatalah bagimu bahawa dua kalimah ini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Nyatalah bagimu bahawa dua kalimah ini mengandung, yakni mengandungi, dalam dua kalimah ni mengandungi akan sekalian aqaid, akan sekalian pegangan dan kepercayaan di dalam hati yang benar terhadap Allah dan Rasul. Jadi di dalam dua kalimah syahadah yang begitu ringkas ini tersirat di dalamnya perkara-perkara yang bersangkut paut dengan undang-undang akidah. Kerana akidah ni, pegangan dalam hati kita ni, ada undang-undang, ada peraturan. Kita tak boleh sebarang meletakkan kepercayaan pada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan perkara yang termaktub di dalam rukun iman. Kita tak boleh nak meletakkan kepercayaan sesuka hati. Ada undang-undangnya. Ada undang-undang yang wajib kita patuhi. Dengan sebab itu, barang siapa yang memiliki pegangan di dalam hati yang menyalahi undang-undang akidah, maka kufurlah dia dengan Allah. Akibat dia kufur. Kalau dalam bab ibadat, sembahyang, kalau kita langgar undang-undang sembahyang, terbatal sembahyang. Dalam bab akidah, kalau melanggar undang-undang akidah, terbatal iman, jadi kufur, jadi kafir. Oleh yang demikian, wajiblah bagi diri kita, laki-laki dan perempuan, belajar, menuntut ilmu, mengambil kefahaman, mengambil tahu apakah undang-undang yang bersangkut paut dengan akidah. Bagaimana undang-undang untuk meletakkan kepercayaan kepada Allah. Belajar apa dia. Daripada situ nanti kita tahu undang-undang dia, batasan dia, apa yang mesti kita pegang terhadap Allah,
apa yang tak boleh kita pegang pada Allah Ta'ala tu. Makna apakah sifat-sifat yang mesti kita tolak, kita nafikan daripada Allah Ta'ala tu. Apa sifat yang mesti ada pada Allah, apa sifat yang mustahil bagi Allah, apa sifat yang harus bagi Allah. Itu undang-undang dia. Jadi setelah belajar, setelah mengaji, setelah mengikuti, nyatalah bagimu bahawa dua kalimah ini mengandungi yakni di dalamnya, maksudnya akan sekalian aqaid, simpulan-simpulan. Aqaid itu makna kita takkan percaya. Sebab tu kena pastikan akidah dalam betul ni macam simpul mati. Bukan hari ni ikat, besok boleh buka balik ikat lain, dah. Itu bukan. Itu bukan. Mesti jazam yang putus, bukan berubah-ubah mengikut suasana dan keadaan. Jadi sebab tu dipanggil akidah, simpulan iman, kerana pegangan dalam hati kita ni macam simpulan, macam simpul mati tu. Pada pihak tak boleh nak buka dah, tak boleh nak rombak dah. Begitulah, susah, senang, sihat, sakit, untung, rugi, dapat nikmat, dapat bala, berkahwin, bahagia, cerai, ikut. Meniaga untung, meniaga jatuh muflis, tetap yakin adanya Allah. Sebab tu kena mengaji. Siang tadi ada orang tanya, dia mempertikaikan betul ke ada Allah. Tu sebab bala yang menimpa diri dia, kesusahan yang datang dalam diri dia, menjadikan dia ragu-ragu tentang kewujudan Allah. Ni yang kita tak mau. Sebab tu suruh mengaji. Sebab tu suruh mengaji. Jangan memada dengan bersyahadah la ilaha illallah tanpa kita mengerti, memahami siapakah Allah itu, mana dalil. Sebab itu bukan sekadar tahu, bahkan kena belajar. Kita percaya Allah itu Tuhan, mana bukti, mana dalil. Jangan semata-mata meniru perkataan datuk nenek kita. Sebab tu awal kitab dulu bagi tahu dah, wajib belajar ilmu tauhid ni, dan secara tafsil, secara hurai, dan belajar dalil bukti yang menunjukkan di atas pegangan kita. Kenapa mesti kena tahu dalil tu? Kerana dengan ada dalil ni, dalil itulah seseorang itu akan yakin sungguh-sungguh dengan apa yang dia pegang terhadap Allah. Jadi kalau ujiannya ringan, boleh jadi dia tetap lagi percaya adanya Allah, walaupun dia tak tahu bukti.
Walaupun dia hanya meniru ibu bapa, datuk nenek moyang mengatakan Allah tu Tuhan. Tapi apabila datang ujian yang tak putus-putus, yang berat-berat, dari dalaman, dari luaran, di sinilah nanti pegangannya terhadap Allah tu jadi bergoyang. Sebab tidak ada dalil. Dalil ni tempat pegang, tempat berpaut. Tempat berpaut. Kalau kita beriman terhadap Allah tanpa dalil, tanpa bukti yang kita faham, maknanya kita tidak ada tempat berpaut. Kalau datang arus yang lemah, boleh jadi bertahan lagi. Tapi kalau datang ribut taufan, cabut habislah. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu ngaji. Ulama pesan mengaji, jangan buat kerah kepala, jangan buat degil, jangan buat sombong berlagak macam pandai. Sebab tu ulama pesan mengaji sebab dia nampak bahaya kalau tak belajar ni. Dia dah nampak bahaya musibah kalau kita tak mengaji. Lebih-lebih lagi akidah ni. Tapi kita sombong, dalam hati kita ada penyakit sombong. Dalam hati kita ada penyakit al-aman, berasa senang, lenang, selamat dah jadi orang Islam. Tak perlu nak belajar ilmu yang bersangkut paut dalam agama, sebab kita dah orang Islam. Inilah akibat dia, makan diri. Akibat dia makan diri balik. Tu yang kita tak mahu. Sebab tu ulama nampak dah benda ni. Kita ni kena buang ego kita, kena mengaku dalam bab amal, ibadah, iman ni kita bodoh, kita tak pandai, kita tak reti. Kena yakin apa yang dinasihatkan oleh alim ulama, tutup guru. Jangan kita merasa kita lebih pandai daripada mereka. Ini yang akibat bila tok guru ajak mengaji, main mengaji, kita tak peduli. Sebab apa? Dalam hati kita ada penyakit takabur, ego, sombong. Aku tak perlulah nak belajar, aku bukan orang kafir, aku orang Islam, nak belajar apa lagi? Aku dah mengucap la ilaha illallah. Betul, kau akan selamat bila tak ada datangnya ujian. Tapi kalau datang ujian yang berat-berat, nafsu syaitan dalam hati kita ni, tugasan dia bukan sekadar nak mengajak kita melakukan maksiat. Itu bukan target mereka. Target mereka, wawasan mereka nak mengkafirkan kita. Ingat baik-baik. Target dia nak menarik hamba Allah ni, cucu cicit anak Adam ni jadi kafir. Jadi pelbagai cara dia nak menipu, nak memerangkap kita. Lebih-lebih lagi bila kita ditimpa ujian, musibah, sinilah peluang keemasan mereka. Sebab waktu tu manusia dalam tekanan, dalam kesusahan. Lalu dia datang bisik, betul ke kau ada Tuhan? Kalau kau ada Tuhan, kenapa kau tak ditolong? Dia datang bisik. Orang yang ada ilmu boleh tolak. Betul tak? Sebab kita ada dalil. Tapi kalau kita tak ada dalil, tak belajar, tak mengaji, semata-mata percaya Allah tu ada, ikut nenek moyang, sinilah nanti jangan-jangan boleh jadi tak ada. Sebab aku dalam kesusahan, aku doa-doa tak dapat pun pertolongan. Betul ke dia ada? Habis kafir, murtad, syirik. Sebab tu ulama bila pesan ngaji dah, jangan sombong. Ulama sayang kita. Sebab tu dinasihatkan kita, sebab dia sayang, tak nak kita jatuh dalam celaka yang besar. Tapi kita sombong. Orang nak selamatkan kita, kita paling muka. Orang nak ulur tangan, kita tarik tangan. Tak nak ulur tangan. Itulah ibaratnya. Dia nampak dah kita ni sedang dihanyutkan oleh arus yang deras, yang di hujungnya ada kecelakaan yang menunggu. Lalu diulurkan tangan. Oh, kita sembunyi, tak mau. Itulah ibaratnya. Orang yang tak nak mengaji, orang yang membelakangkan nasihat alim ulama, itulah ibarat.
Mereka duduk dalam bahaya, apabila nak diberi pertolongan, mereka sembunyikan tangan mereka, tidak ingin diselamatkan, merasa dirinya hebat, boleh selamat tanpa bantuan. Na'udzubillah min zalik. Nak kata apa? Salah diri sendiri. Tak mengaji, kejahilan ni akan membinasakan diri sendiri. Yang rosak akidahnya kita, bukan orang lain. Yang rosak amalnya kita, bukan amal orang lain. Kita tak nak mengaji, yang rosak amal kita, bukan amal jiran kita. Kita tak nak belajar hukum hakam tentang solat. Yang batal solatnya kita, bukan solat jiran. Kita tak nak belajar ilmu akidah. Yang sesat akidahnya kita, bukan jiran. Baik. Yang telah terdahulu, bahkan sekalian hukum itu masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Hingga berkata setengah ulama, bermula Muhammadur Rasulullah itu laut yang meliputi, dan la ilaha illallah itu satu titik daripada lautan yang meliputi tadi. Artinya mentauhidkan Allah Ta'ala itu, mengesakan Allah Ta'ala itu, membesarkan Allah Ta'ala itu, menunggalkan Allah Ta'ala itu, lawan bagi menyengutukan Allah, setengah daripada barang yang mendatang dengan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi banyak benda yang Nabi bawa. Jadi di antaranya pegangan dan kepercayaan terhadap Allah. Di pegangan dan kepercayaan akidah terhadap Allah yang betul, itu di antara perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan, yang disebarkan. Dan barangkali kerana hikmah yang tersebut itu menghimpun keduanya akan sekalian aqaid serta pendek keduanya. Maksudnya barangkali dengan sebab tersirat di sebalik dua kalimah yang pendek tadi, tersirat di dalamnya maksud yang bersangkut paut dengan pegangan dalam hati terhadap Allah dan Rasul, tersirat di sebaliknya perkara-perkara yang bersangkut paut dengan akidah terhadap Allah dan Rasul, hari kiamat dan sebagainya. Barangkali dengan sebab itu menjadi oleh syarak akan keduanya terjemah bagi barang yang di dalam hati daripada iman. Barangkali dengan sebab itu, barang siapa yang mengaku dia tu Islam, dia wajib mengucapkan la ilaha illallah. Makna isyarat kepada bahawasanya dia tu tadi orang yang yakin dengan adanya Allah, yakin ketunggalan Allah, tidak ada Tuhan yang lain, yakin Allah Maha Kuasa, tidak lemah, yakin Allah tidak serupa dengan makhluk dan sebagainya yang kita dah belajar tu. Cuma benda-benda tu tadi tersirat di sebalik la ilaha illallah. Jadi sebagai isyarat bahawasanya seseorang hamba itu meyakini, mempercayai hatinya dengan perkara-perkara itu, disyaratkan oleh Allah. Siapa yang mengaku dia Islam, dia mesti mengucap la ilaha illallah. Itu maknanya. Kenapa orang nak masuk Islam kena mengucap dua kalimah syahadah? Kerana nak membuktikan bahawa hatinya yakin dan percaya perkara yang bersangkut paut dengan Allah. Tu ringkas dia lah. La ilaha illallah. Sebab tu atas dunia ni siapa-siapa saja yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia dikira orang mukmin dah tu. Dia kira mukmin dah tu, tak payah nak soal siasat lagi dah. Tak payah nak cabut kuku dia. Tak payah nak cabut kuku dia, nak paksa betul ke kau Islam? Betul, tak payah, tak payah. Cukup dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di Islam lah, dia mukmin lah.
Tak payah nak soal siasat, nak cekik batang leher di sungai, sungguh-sungguh tak payah. Andai kata hatinya bohong, tetap dia takkan boleh lari dengan dunia dia selamat. Seperti orang kafir munafik tu. Orang kafir munafik ni lidahnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, padahal hatinya tak percaya pun dengan Quran, tak percaya pun dengan Muhammad, tak percaya pun. Cuma lidahnya saja mengucap sebab nak melepaskan diri di atas dunia. Jadi kafir munafik ni dia berada daripada zaman Nabi SAW sampailah ke hari ini. Ada kafir munafik ni di kalangan orang Melayu, di kalangan orang Cina, di kalangan orang India dan sekalian bangsa lah. Bukan munafik tu bangsa Arab. Mana-mana orang, mana-mana hamba yang lidahnya bohong, menipu, mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, padahal hatinya ragu dengan Allah. La ilaha illallah, padahal hatinya tak percaya Quran, hatinya tak terima semua hukum hakam dalam Quran, tapi lidahnya bohong la ilaha illallah. Kerana orang yang mengucap la ilaha illallah ni bermaksud dia yakin dengan Allah, yakin dengan segala apa yang diturunkan oleh Allah. Itu sebenarnya. Tapi munafik tadi dia berlakon, dia mengucap kerana nak menyelamatkan diri dia. Jaga atas dunia dia selamatlah. Saat datang malaikat maut, matinya mati kafir orang munafik ni. Jaga baik-baik. Datangnya malaikat maut, cabut nyawanya dalam keadaan dia tu tidak beriman dengan Allah. Dia tak beriman. Kenapa tak beriman? Hatinya tidak memiliki pegangan yang benar terhadap Allah. Walaupun lidahnya la ilaha illallah. Jangan kita faham siapa-siapa je yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dia dikira beriman di sisi Allah. Tidak. Tengok dulu pegangan dalam hatinya tu. Kalau benar, kalau betul, muafakat dengan apa yang Nabi ajar, Nabi bawa, berimanlah dia sisi Allah. Kalau sebaliknya, dia hanya dihukumkan orang Islam dan beriman di atas dunia saja. Balik akhirat disekali dengan kumpulan orang kafir. Na'udzubillah. Jadi perlukan bila kita belajar, baru kita boleh faham. Oh begitu. Jadi kena pastikanlah pegangan dalam hati kita tu betul ke tidak. Jangan semata-mata berharap dengan syahadah tadi. Sebab orang kafir musyrikin pun, orang kafir munafik pun bersyahadah. Jadi kalau setakat bersyahadah tanpa mengerti, memahami dan yakin dengan isi kandung yang tersirat di sebalik syahadah tu, tak adalah perbezaan di antara hamba Allah tadi dengan orang kafir munafik, dengan kafir musyrik. Tak ada beza lah. Tak ada perbezaan. Boleh faham Boleh faham ke tidak? Sebab tu kena mengaji supaya kita faham apa yang kita ikrarkan dalam syahadah tu. Mengajilah, belum terlambat lagi, belum mati lagi, mengajilah. Mengaji tak kira siapa, kaya, miskin, tua, muda, berpangkat, tidak. Mengaji. Ni urusan ibadat kita, ni urusan akhirat kita. Kita nak mati. Mengaji agama ni sebahagian daripada persiapan yang wajib untuk mati. Menuntut ilmu ni, khusus ilmu mufarrah ini adalah persiapan yang wajib untuk mati. Ini persiapan yang wajib untuk orang nak mati. Di antara persiapan yang menuntut ilmu. Lepas tu beribadat, berpandukan ilmu. Itu persiapan yang wajib bagi orang yang nak mati. Bukan maksud nak mati, aku tak nak mati, bukan maksud begitu. Orang-orang yang akan menghadap kematian, itu di antara persiapan yang mesti dilakukan waktu di hidup. Pandai-pandailah bagikan masa. Allah dah bagi 24 jam setiap orang. Pandai-pandailah aturkan masa supaya dapat benda ni, menuntut ilmu dan beribadat dengan ilmu. Beribadat dengan berpandukan ilmu tadi. Pandai-pandailah
nak mengaji siang ke, nak mengaji tengah hari ke, nak mengaji subuh ke, nak mengaji ketiga pagi ke, nak mengaji, ikutlah, tak peduli. Asalkan jangan tak ada dua ni. Tak ada dua ni, ataupun ada salah satu je daripada dua ni, tak selamat. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Ataupun dia menuntut ilmu saja tapi dia tak nak beramal, pun tak jadi. Dia kena bergabung dua ni, menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu. Baru ada bekalan nak bawa balik mati besok, insya-Allah. Jadi bila dia belajar, nanti dia akan tahulah apa yang perlu dia buat, apa yang dia tak boleh buat, apa benda yang dia kena jauhkan. Tu bila belajar, nanti Allah akan tunjukkan benda-benda tu. Sebab tu ulama kata mari mengaji, mari mengaji, tak payah tanya soal banyak-banyak, mari mengaji. Mengaji je dalam berdoa itu, nanti macam-macam lah yang Allah tunjukkan. Macam-macam yang Allah Ta'ala tunjukkan. Sebab tu Nabi SAW bersabda, bahawa siapa yang melangkah, yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah Ta'ala akan mudahkan jalan-jalan untuk mereka itu masuk ke syurga Allah akan bukakan jalan-jalan nak masuk syurga bagaimana. Allah akan tunjukkan, Allah akan bantu, Allah Ta'ala akan dorong dia. Yang keluar cari ilmu dengan niat yang ikhlas, cara belajarnya betul, ilmu yang dia belajar itu betul, Allah akan bukakan jalan-jalan. Makna bila nampak jalan, mudahlah. Yang susah ni kalau Allah tutup jalan. Allah tutup jalan, meraba-raba lah nak pergi syurga tu, tak tahulah. Main bantai je lah, ikut dan je lah. Kalau selamat, kira mujur lah nasib baik. Kalau tak selamat, habislah. Itu ibaratnya kalau kita tak nak mengaji, mengajilah. Urusan dunia, makan minum nak cari getah tu cerita atas dunia kita. Kenalah usahakan juga, betul? Tapi jangan lupa ni, kehidupan yang hakiki selepas daripada hidup sini ni, ada hidup satu lagi yang tak akan bertemu dah dengan mati lepas daripada tu. Jangan terlupa pula persiapan untuk kita nak hidup selepas daripada mati yang kita akan jumpa tak lama lagi ni. Bukan kita hidup sini sekali, lepas tu mati tak hidup dah. Kita akan dihidupkan kembali. Situlah kehidupan yang sebenar-benarnya. Di situlah kesenangan yang sebenar-benarnya. Di situlah kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Kalau celaka, situlah celaka yang sebenar-benarnya. Kalau sakit, itulah sakit yang sebenar-benarnya. Sebab kesenangan, kebaikan, kebahagiaan, keseronokan, begitulah juga kecelakaan, kesakitan yang ada atas dunia ni, semuanya bersifat sementara. Semua sementara. Kau sekaya apa? Sementara. Kau sesakit apa? Kau sementara saja. Tapi kalau di sana besok, selepas mati ni, kalau dia bertemu dengan kesenangan, itulah kesenangan yang selama-lamanya dia akan tercapai. Kalau selepas mati dia bertemu dengan celaka, azab, itulah azab celaka yang kekal selama-lamanya untuk diri dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mengaji. Jangan tunggu orang. Kita mengaji, kawan-kawan tak nak mengaji, kita mengaji dulu. Kita jalan dulu. Sambil-sambil ajak kawan-kawan kita dakwah, jom belajar. Dia tak nak, besok ajak lagi. Jangan putus asa. Nabi SAW kalau berputus asa, tak sampai nikmat iman Islam kepada kita. Betul tidak? Kita takkan dapat nikmat iman Islam ni kalau Nabi SAW itu berputus asa. Kalau sahabat-sahabat yang membantu Nabi itu berputus asa, kita takkan dapat mengkecapi nikmat iman Islam. Nabi tak berputus asa menyampaikan agama sesusah apa pun. Sesusah apa pun dia tetap jalankan amanah dan tanggungjawab dia yang dipikulkan oleh Allah. Maka kita ni, selain daripada tugasan kita menuntut ilmu untuk perbaiki diri, jangan lupakan kawan-kawan kita, jangan lupakan adik-beradik kita, jangan lupakan sepupu sepapan anak-anak buah kita, jiran-jiran kita, kenalan-kenalan kita. Ajak mengaji. Dakwah, kempen, gunakan kebijaksanaan, gunakan kelebihan yang Allah bagi pada diri kita masing-masing untuk menarik minat kawan-kawan kita belajar. Jangan lepaskan diri sendiri.
Jangan lepaskan diri sendiri. Pakak-pakak mengaji, pakak-pakak kita mengaji. Tak apa, dia tak nak hari ni, boleh jadi esok lusa dia nak. Boleh jadi nanti selepas kita mati dia nak belajar. Bila kita mati dia teringat contohnya, arwah dah kawan aku, dulu waktu dia hidup selalu ajak aku pergi belajar, tapi aku buat tak peduli. Kan keseronok kalau dulu aku pergi boleh ngaji sama-sama belajar agama dengan dia. Aku nak pergi mengaji lah, mudah-mudahan dia gembira. Contohlah. Sebab tu jangan pernah berputus asa daripada mengajak kepada kebaikan, meskipun orang tak peduli. Sebab yang memberi taufik hamba-hamba Allah Ta'ala itu nak belajar bukan sebab usaha kita, tapi dengan rahmat Allah. Tapi sebagai asbab, kalau asbabnya kita yang mengajak tu dia berubah, dia mengaji, segala pahala amal kebaikannya pun kita peroleh, sebab kita penyebabnya mereka berhijrah mengaji. Jadi kena pandailah cari saham akhirat ni. Kalau kat dunia kita macam-macam gitu, cari jalan macam mana nak dapat nak naik gaji, nak dapat allowance, nak dapat allowance tambahan, nak dapat duit tepi, macam-macam kita fikir nak cari untung dunia. Jangan lupa, jangan tak bijak pula nak cari untung akhirat ni, yang mana untungnya berlipat kali ganda lagi. Caranya mana? Dakwah, ajak kawan-kawan kita dekatkan diri kepada Allah, ajak mengaji. Walaupun kita tak pandai nak mengajar, ajak dia mengaji. Bila dia mengaji, asbab kita yang mengajak, pahala-pahala mereka tu sampai kepada kita. Kalau dia beramal pula, pahala lain pula. Besok dia ajak orang lain pula, sampai lagi kepada kita. Faham tak tu? Ajaklah dengan penuh hikmah. Ajak. Sebab itulah barangkali dengan sebab terkandung segala maksud akidah di dalam la ilaha illallah tu. Barangkali dengan sebab itulah Allah mensyaratkan, Allah memerintahkan barang siapa yang nak masuk kepada agama Islam, kenalah mengucap 2 kalimah syahadah sebagai isyarat bahawasanya dia hatinya yakin dan percaya perkara yang bersangkut paut dengan Allah dan Rasul. Jadi orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, yang syahadah, dia pun wajib mengaji tauhid juga. Dia pun wajib mengaji juga tauhid. Bukan maksud dia syahadah dia tak payah mengaji dah, dia kena mengaji lah. Sebab dia dah jadi orang Islam dah. Apa yang Allah tuntut pikul atas orang Islam, dia kena buat lah. Dia pun kena mengaji juga, walaupun dia tu asalnya kafir. Bila dia bersyahadah masuk Islam, bila dah jadi Islam, dia kena mengaji fardu ain macam orang Islam yang asli, sama je. Dan tiada diterima daripada seseorang akan Islam melainkan dengan keduanya. Itu maksudnya tidak boleh kita nak percaya seseorang itu beragama Islam melainkan dia mesti membuktikan dengan penyaksian dia tu, lidahnya tu, pengakuannya tu, dengan lidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun dengan isyarat kalau contoh dia isu. Wallahu a'lam. Satu kita Minhajul Abidin, maka sahabat 97 pasal yang pertama. Minhajul Abidin 97. Kitab lain saya tak pastilah, kalau ada yang pakai cetakan baru saya tak pasti. Sama 97. 107. Kitab lain 107. 107, 97 atau 107.
Yang ada kitab boleh tengok kitab lah, yang tak ada kitab tengok kita. Yang tak ada kitab jangan tidur lah, tengok apa-apa ikut lah. Yang tak ada kitab dengar lah, yang ada kitab dia tengok kitab. Tak ada kitab boleh beli boleh beli, dapatkan kitab tak mahal pun, 30 lebih kot harga jangan kira lah, jangan berkira sangat nak balik akhirat ni. Janganlah bakhil kedekut terhidung masin, berkira nak beli kitab tapi nak masuk syurga, tapi nak dapat petunjuk beli kitab dalam beg kita ada. Dah order belum sampai, alhamdulillah. Kat kedai kitab pun ada. Kalau nak order dekat TikTok shop kita pun ada, tapi bukan akaun ni, akaun satu lagi. Tapi dalam akaun ni pun ada rasanya Minhajul Abidin kita dah letak. Jadi kawan-kawan yang nak ikut pengajian secara berkala boleh belilah kitab sebab kitab ni Minhajul Abidin ni kita ada baca 2, 3, 4 tempat. Ada 2 tempat kalau tak silap masih awal lagi kitab. Khususnya hari Senin malam Selasa tu yang paling awal sekali kita ni, baru muka surat 5, 6 macam tu lah. Dia boleh beli cepat-cepat. Kena semangat mengaji, kena loba belajar. Loba belajar bukan gopoh, loba. Gopoh lain, kena loba. Mengaji bukan gopoh jangan, bahaya. Kalau gopoh bahaya. Kena lobakan ilmu. Tak ada istilah terlambat. Walau umur kita sekarang dah 200 tahun contoh, Kukul lah ada umur 200 tahun tak terlambat lagi nak menuntut ilmu. Sungguh tak terlambat lagi. Dan menggigil, tak apa menggigil mengaji daripada besok menggigil jumpa malaikat maut. Jumpa malaikat maut besok bukan menggigil lah, tak tahu nak cakap macam mana. Tak tahu dah. Jumpa dia tu azab lah. Jumpa dia tu satu azab dah bagi orang yang tidak betul amalnya, bagi orang yang soleh, solehah, takwa, seronok jumpa malaikat maut. Ambil kejap tengah duk cari ni. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Baik. Faslul awwalu, bermula fasal yang pertama.
Maka berkata ulama kami rahimahullahu ta'ala, apabila engkau berkehendak bahawa mengetahui akan khatir, kalau kamu nak tahu tentang khatir, apa maksud khatir? Lintasan hati. Khatir maknanya lintasan hati. Apabila engkau hamba Allah yang nak berjalan kepada Allah dengan ibadat, nak mendekatkan diri kepada redha Allah ni bukan guna kenderaan, bukan guna kenderaan kereta, motor, kereta mewah, bukan. Nak pergi kepada redha Allah, nak cari redha Allah ni, kenderaannya amal ibadat yang zahir dan yang batin. Itu kenderaan dia. Kena bergabung. Amalan zahir dan amalan batin kena seiring. Itu kenderaan yang menyampaikan hamba kepada Allah. Kenderaan yang menyampaikan hamba kepada Allah. Jadi barang siapa di kalangan hamba yang nak tahu lintasan kejahatan di dalam hati dan penceraian keduanya, maka timbang olehmu, timbang olehmu, kaji selidik olehmu. Sebab urusan hati ini benda halus. Kalau kita tak selidik betul-betul, nanti kita akan terpedaya. Kita akan terpedaya. Dalam hati kita ni kadang-kadang timbul bisikan yang baik, kadang-kadang timbul bisikan yang tak baik. Dulu sebelum ni musannif dah bagi tahu malaikat yang membisikkan sesuatu di dalam hati itu hanya berkenaan dengan benda yang baik-baik. Malaikat tidak akan mengilhamkan benda jahat, benda maksiat. Tapi syaitan dia dua. Syaitan dia membisikkan, melintaskan dalam hati kita ni dua perkara. Kebiasaannya membisikkan kejahatan, mengajak buat benda jahat, dan kadang-kadang mengajak buat benda baik tapi dengan tujuan nak menipu dan tipu daya. Itu yang bahaya. Kalau membisikkan benda jahat, kita boleh tahulah jahat. Yang bahaya perangkap dia satu lagi tu, mengajak buat benda baik, rupa-rupa ada perangkap yang dipasang. Jadi macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu perbezaan? Maka timbang olehmu akan dia dengan salah suatu daripada empat perkara ini. Tapi bawah tu ada dobet. Dia kata bukan 4, 3. Jadi kenapa perlu kita tahu? Kenapa perlu kita ni yang nak beribadat ni kena tahu lintasan dalam hati kita ni daripada syaitan ataupun daripada malaikat? Kenapa perlu kita tahu? Kenapa mesti kita nak kena tahu? Supaya kita boleh mengikut ataupun boleh meninggalkan. Kalau seandainya kita dapat kesan, oh ini daripada
ilham malaikat. Mana aku kena buat benda baik. Oh, ini daripada waswas syaitan. Maknanya kalau aku ikut, aku akan binasa. Boleh faham tak tu? Jadi kalau kita tak boleh nak membezakan macam mana bisikan syaitan, yang mana satu ilham malaikat, yang mana perangkap syaitan, jadi masalah lah nanti. Kita buat, ingatkan dapat baik, rupanya musibah. Rupanya dapat kebencian Allah, bukan keredaan Allah. Sebab itu perlu kita kena tahu. Mesti kita kena tahu. Yang tak berasa penting ibadat, tak payah mengaji. Yang berasa ibadat tak penting, tak payah belajar. Kalau siapa yang berasa ibadat yang betul terpenting, dia mesti kena ngaji, dia mesti kena ambil tahu. Bagi orang-orang yang berasa tak penting ibadat, tak payah belajar. Sebab mereka berasa mereka boleh selamat daripada azab Allah tanpa menuntut ilmu. Dengan cara beribadat ikut sesuka hati, mereka akan selamat. Sebab tu ada golongan manusia ni tak peduli nak belajar. Yang berasa penting ibadat yang betul, ngaji. Berasa tak penting, tak payah. Sebab kebaikan ataupun kecelakaan nanti bukan orang lain yang dapat, kita yang dapat. Pandai-pandai lah. Kecuali orang alim, dia dah alim, tu lain lah. Maka nyatalah bagimu halnya. Jadi bila kamu tengok, kamu timbang, ada 3 ataupun ada 4. Dalam kitab ni ada 4, sebut 4, tapi ada syarah duk buat Allahumma salli ala Muhammad, ada catatan di situ, ada 3. Bila kita tengok, uji kaji dengan 3 benda ni, kita akan dapat tahu itu khatir yang baik ataupun itu khatir yang bahaya. Maka pertama ini ilmu ni, ilmu penting ni. Tak mengaji, kita tak dapat ni. Tak ada siapa nak bagi tahu kita kat kedai kopi. Kat kedai kopi tak ada siapa nak bagi tahu kita Maka pertama bahawa engkau lintangkan pekerjaan yang terlintas dengan hatimu itu atas syarak. Itu pertama. Lintangkan di mana? Kau bentangkan. Kau bentangkan, kau lintangkan, kau adukan, kau suaikan dengan syarak, dengan undang-undang Allah maksudnya. Kau padankan yang terlintas dalam hati tadi, kau padankan dengan hukum hakam Allah. Kau padankan yang terlintas dalam hati tadi, kau padankan dengan hukum hakam Allah. Adakah Allah suruh benda tu ataupun Allah larang benda tu yang terlintas tadi lah. Contoh saya sekarang, saya duk sangka yang bukan-bukan pada tuan-tuan. Dalam hati saya terlintas untuk bersangka yang bukan-bukan pada tuan-tuan ni. Baik, saya nak tahu benda tu baik ke tak baik. Saya kena lintangkan, kena tengok syarak. Allah suruh tak buat macam tu? Maksudnya, adakah Allah suruh bersangka-sangka? Tengok situ. Sebab tadi dalam hati saya ada timbul keinginan nak bersangka-sangka yang bukan-bukan. Jadi saya nak tahu baik ke tidak ni. Kalau baik aku nak teruskan, kalau jahat aku kena tinggalkan. Sebab kalau aku buat, mana nanti aku dapat kebencian Allah. Jadi apa yang terlintas tadi, contoh terlintas dalam hati saya untuk bersangka-sangka yang macam-macam, yang benda tu tak pasti, benda tu tak pasti, benda tu tak tahu, benda tu tak nyata, tapi saya nak bersangka-sangka benda-benda macam tu. Ya, barangkali betul dan barangkali salah. Makna tak ada kepastian pun.
Jadi setan ni dalam hati ni contohnya dia membisikkan, terlintas begitu nak sangka yang bukan-bukan terhadap tuan-tuan ni. Maka saya kena lintahkan dengan syarat. Tengok Allah suruh tak buat benda macam tu, Allah suruh tak bersangka-sangka, Allah tak suruh. Dapatlah tahu itu daripada syaitan. Boleh faham? Boleh faham ke? Boleh tak faham? Itu di antara penyakit kita ni. Semayang tapi sangka bukan-bukan dengan orang. Semayang tak tinggal dah. Semayang tak tinggal, tapi macam-macam bersangka sini, sangka sana. Tahu tak sangkaan tu? Ni lintasan dalam hati tu. Itulah dia kata khatir tadi tu. Dengar baik-baik. Jangan bawa tak dengar pula. Jangan bawa tak dengar pula. Dengar baik-baik. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat. Yang pertama, bahawa engkau lintangkan, kau bentangkan pekerjaan yang terlintas dalam hati kau tadi itu atas syarat. Tengok apa yang terlintas tadi, tengok Allah suruh ke tidak, ataupun Allah larang benda tu. Allah suka ke tidak benda macam tu, ataupun Allah benci benda macam tu. Jadi satu lagi masalahnya sekarang ni, masalahnya kita tak nak belajar hukum syarak. Ni masalahnya. Masalahnya kita tak nak mengaji hukum syarak. Mana kita nak tahu benda tu Allah suruh ataupun Allah nak. Tu masalahnya sekarang ni. Tak nak mengaji. Bila tak mengaji, kita tak tahu apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, apa yang Allah redha, apa yang Allah benci. Jadi bila timbul dalam hati kita lintasan tadi, kita nak buat ujian macam mana, panduannya tak ada. Faham tak ada? Orang yang dah belajar hukum syarak, dia tahulah, yang ni benda ni Allah suruh, yang ni Allah tak suruh, yang ni Allah benci, yang ni Allah redha. Jadi bila terlintas dalam hatinya sesuatu, dia boleh adukan dengan hukum hakam yang dia dah belajar. Maknanya bersangka-sangka ni benda yang dilarang oleh Allah. Mana dia dah belajar. Mana bersangka yang bukan sangka jahat ni benda yang dibenci oleh Allah. Dia boleh. Tapi kalau tak ada panduan syarak ni, macam mana? Kita nak rujuk kat mana? Ni tadi yang terlintas ni tadi, nak rujuk kat mana? Nak tahu benda tu Allah suruh ke Allah larang? Tak ada panduan. Bila tak ada panduan, ikut je dah, belasah je dah. Yang dah tahu pun turunkan tuan-tuan. Yang dah tahu, benda ni Allah larang, go ahead. Tu yang dah tahu. Dah tahu dah benda ni Allah benci, benda ni Allah tak suruh. Apa peduli, on jalan terus. Apatah lagi yang tak tahu. Alhamdulillah. Moga Allah bagi taufik. Tu. Bukan tak tahu lah. Maka jika muafakat jenisnya, yang lintasan hati tadi, kalau muafakat makna bertepatan dengan apa yang Allah suruh, maka iaitu apa yang terlintas dalam hati tadi, kebajikan. Benda tu benda baiklah tu kebajikan lah tu. Makna kau boleh buat lah tu. Boleh buat. Sebab dah rujuk tadi, benda ni Allah suruh, benda ni Allah galakkan, benda ni Allah redha, boleh buat dah. Dan jika ada ia barang yang terlintas tadi, kalau ada ia barang yang terlintas dalam hati tadi, tu lawan bagi apa? Syarak. Berlawan dengan syarak, berlawan dengan benda yang Allah suruh, dengan kemudahan ataupun syubhat, maka iaitu kejahatan lah tu. Jahat lah tu. Allah tak suruh benda tu kan. Allah tak suruh, Allah tak galakkan benda tu. Makna benda tu jahat. Kalau kita pilih untuk laksanakan juga,
kita akan dapat kejahatan. Terlintahlah dalam hati hari ini saya rasa macam nak stalker apa orang cakap nak siasat Facebook tuan-tuan, nak siasat TikTok tuan-tuan, nak siasat Instagram tuan-tuan. Saya nak tahu apa yang tuan-tuan buat, apa cerita tuan-tuan. Terlintas dalam hati nak buat benda tu. Betul? Tengok dulu. Jangan buat dulu. Tengok syarak dulu. Allah suruh tak buat macam tu? Allah suruh tak? Hendaklah kamu mencari-cari rahsia orang. Allah suruh tak? Jawab dia. Hendaklah kamu mencari-cari rahsia orang. Ke Nabi suruh ke? Kelak kamu mendapat pahala yang banyak bila kamu mengetahui rahsia mereka. Ada? Rasa tak pernah lagi dengar. Yang dengarnya tak boleh. Benda tu benda keji. Cari-cari rahsia orang ni, nak tahu cerita orang ni, Allah tak suruh. Jangan heboh cerita orang. Hebohkan diri diri ni yang banyak dosa, maksiat, amal tak betul, hati banyak penyakit ni yang nak kena heboh kan. Jadi bila kita tengok pada syarak kata tak boleh. Bila Allah larang, pasti benda tu ada mudarat. Mesti Allah takkan larang kalau benda tu tak memberi mudarat. Kalau benda tu beri mudarat, mesti Allah larang. Mesti ada mudarat. Sebab tu Allah larang, kerana Allah terlebih mengetahui tentang sesuatu yang memberi mudarat. Allah yang terlebih mengetahui. Ke kita yang lebih tahu daripada Allah. Allah lebih tahu. Sebab tu Allah larang, jangan cari, korek, selidik, skodeng, teropong, selak cerita orang, rumah tangga orang, hal orang. Ini penyakit kita ni tuan-tuan. Semayang tak tinggal, aurat dah tutup, baca Quran, sedekah sini, sedekah sana. Tapi di antara perangai jahat yang ada dalam diri kita, suka nak cari, nak ambil tahu hal orang, rumah tangga orang. Allah larang, Rasul larang. Terlintas nak stalker orang punya. Kalau salah makhraj, minta maaf, saya tak pandai sebut orang putih. Kita tak kena makhraj. Kita kalau tak pandai sebut orang putih ni, geng-geng cakap putih ni diketawa gitu. Tapi dia tak malu, tak pandai baca Quran. Baik. Jadi tengok dengan syarak kata jangan. Syarak kata tak boleh, kerana nanti akan mendatangkan fitnah dalam diri kamu. Hati kita ni kok baik tak apa. Hati kita ni busuk. Hati kita ni jahat. Hati kita ni penuh dengan cemburu. Jadi bila benda Allah larang, kita buat juga, maka dapatlah kebinasaan, dapatlah mudaratnya. Tapi kita tak nak kita ikutkan bisikan tadi tu. Pada kita benda tu baik. Makna kalau dikata bisikan dalam hati, kata suruh stalker orang punya latar belakang rumah tangga, benda tu baik, makna salah agama yang dia belajar. Salahlah agama yang dia belajar. Salahlah syariat yang dia belajar. Mencari, mengambil tahu, korek rahsia orang lain tu benda baik, Allah redha, makna sesatlah tu fahaman dia. Dengar baik-baik. Jadi benda tu tak boleh. Allah tak suka. Kalau kita semayang buat benda tu, Allah tak suka kita. Walaupun kita tak tinggal kita semayang tu tujuan apa?
Nak Allah suka ke nak Allah benci? Nak Allah suka. Kita tutup aurat tujuan apa? Nak Allah suka, nak Allah redha. Tapi kalau ada sikap perangai macam tu, walaupun tutup aurat, walaupun solat, walaupun puasa, haji, umrah, tapi ada perangai macam tu, Allah benci. Sebab tu dipanggil sifat madhmumah, sifat yang Allah benci. Kenapa dipanggil sifat yang Allah benci? Barang siapa yang ada sifat tu dalam hatinya, Allah benci dia. Tak peduli siapa pun dia. Tak peduli siapa pun dia. Alim ulama besar, hafal Quran, hafal hadis, tapi dalam hatinya suka cari rasio, Allah benci dia. Allah benci dia. Jadi kalau kau tengok apa yang terlintas dalam hati tadi bersalahan dengan syarak, maka iaitu kejahatan. Tahulah tu benda jahat. Maka jika tiada nyata bagimu dengan timbangan ini, kalau kau dah tengok pada syarak pun tak nyata lah benda ni, baik ke tak baik, Allah suruh ke tidak, maka lintangkan dia atas mengikut seperti ada ia di dalam perbuatan, atau mengikut dengan orang salihin. Contohnya kita tak tahu benda tu pada syarak boleh ke tidak. Contoh, mencari-cari rahsia orang ni, stalker ni, benda ni baik ke tidak, tak tahulah. Baik, kalau tak tahu tak apa, maknanya ikut uji kaji yang pertama tadi kita tak dapat jawapan lagi. Faham tak tu? Kan dia ada 3 benda nak kena uji kaji, ada 3 tahap. Tahap yang pertama, tengok hukum syarak yang terlintas tadi, pada syaraknya Allah suruh ke Allah larang. Tu pertama. Contohnya tak nyata, tak tahu pada syarak ni boleh ke tidak, tak tahu. Okey, cuba uji kaji dengan cara yang kedua. Tengok perangai akhlak macam tu adakah berlaku di sisi orang salihin. Akhlak yang macam tu akhlak orang salihin ke orang talihin? Orang salihah ke orang yang tak salihah? Perangai duk stalker tadi tu. Contohlah kalau kita kata saya tak tahulah hukum syarak, baik. Cuba tengok perangai orang soleh, orang soleha, apa perangai dia? Ada tak benda tu dilakukan oleh para alim ulama, aulia illahi solihin, mencari-cari mengkorek rahsia orang lain? Ada tak? Makna kalau tak ada, benda tu tak elok. Sebab tak dibuat oleh orang soleh, tak dibuat oleh orang soleha. Boleh faham Alhamdulillah. Maka iaitu kalau benda tu dibuat oleh orang soleh, maka kebajikan. Al-Imamul Ghazali, apa perangai dia? Suka korek rahsia orang. Ada? Rabi'atul Adawiyah, di antara sebab dia jadi wali, dia suka stalker orang punya cerita. Ya? Tak, mana tak benda tu orang soleh solehat tak buat, mana tak elok lah tu. Kita buat. Bila kita buat benda yang orang soleh tak buat, maknanya akan ada dah musibah untuk diri kita. Dengar jangan tidur, jangan buat tidur jangan buat tidur, jangan buat tak dengar, jangan nak buat pergi ke dapur lah, apa lah. Ni tajuk tengah sedap ni. Jangan lagi. Siapa yang ada buat perangai itu, dia akan berasa bila kita sebut tentang benda tadi. Siapa yang ada buat kerja tu, bila sebut dia akan berasa. Tu tanda benda dia ada buat. Macam ru'yah kan, kalau tak ada setan jin, dia tak menjerit. Kalau ada setan jin, bila baca ayat-ayat ruqyah dengan izin Allah, dia akan menjerit. Menunjuk dia ada. Sama lah ni, bila sebut pasal penyakit maksiat ni, kalau tutup guru tu dia baca, dia mengajar, dia sebut, kita berasa tak kisah, tak ada apa-apa, mana tak ada dah. Tapi kalau rasa macam menyirap, macam marah tu ada tanda-tanda tu, ada tu penyakit lah. Jadi maka iaitu kebajikan, dan jika ada ia dengan lawannya bagi mengikut orang solihin, maka iaitu kejahatan. Orang soleh tak buat benda tu.
Orang soleh tak suka benda tu. Sebab bila kita tahu nanti hal orang lain, dia akan memberi kesan pada hati kita. Lebih-lebih lagi kalau kita tahu benda tak elok, lagi memberi kesan yang tak elok pada hati kita. Batu ni contoh pendengaran ni, apa yang kita dengar ni, dia macam, sama ulama kata macam makanan. Yang masuk ke telinga ni sama macam apa yang masuk dalam mulut. Kalau yang masuk ke mulut ni baik, dia akan memberi kesan baik pada tubuh badan. Kalau yang masuk ke mulut ni beracun, dia akan bagi musibah. Betul? Begitulah yang masuk ke telinga kita. Makna berita-berita, info-info benda tu, kalau benda baik-baik masuk, dia akan memberi kesan baik pada hati. Kalau yang masuk tadi benda jahat, dia akan memberi kesan jahat pada hati. Begitulah juga tadi, daripada kita tak tahu, kita soal selidik, kita kaji, dapat jumpa, makna kita dah ada maklumat. Kalau maklumat baik, kalau dalam hati kita ada dengki, kita akan tak suka dengan kebaikan yang dia buat. Nampak tak? Kalau kita tahu benda tu tadi benda jahat, benda buruk, situ nanti akan jadikan diri kita apa? Nak memfitnah, nak mengumpat, nak mengungkit dan sebagainya. Kalau dalam hati saya ni, contoh buat saya ni dengki, saya ni hati saya tak elok. Saya nak tahu latar belakang makcik-makcik yang ada kat sini. Saya terlintas dalam hati, berasa macam nak stalker lah. Saya pun selidik, saya dapat tahu rupa-rupanya pakcik-makcik kat sini ada Allah Ta'ala anugerahkan kebaikan, kekayaan, kebahagiaan rumah tangga. Maka dengan sebab dalam hati saya ada penyakit dengki, saya akan doakan mudah-mudahan Allah tariklah balik kebahagiaan orang. Mudah-mudahan Allah terlungkup haukkan perniagaan orang. Dan dengki, apa maksud dengki? Mengharap-harap hilang nikmat yang ada pada orang lah. Kalau hati kita baik tak apa, kita ni hati dengki, tak baik lagi penyakit dengki tu. Maknanya memang kita menyerah lah, memang kita cari penyakit lah tu. Lepas tu kalau kita tahu pula, saya cari rupa, baru tahu ada. Ada buat benda tak elok. Siang aku akan cerita ke orang. Nampak tak tu? Aku akan dedahkan aib kau, aku akan ceritakan aib kau. Kau jaga satu masa sesuai. Contohlah pakcik jaga pakcik-pakcik, jaga satu masa besok kalau sesuai. Kalau saya tak boleh tahan, saya akan ceritakan segala kejahatan, kemaksiatan yang pakcik-makcik ni buat. Jaga baik-baik. Itulah akibat dia. Benda tak elok. Nampak tak? Jadi bila Allah larang, jangan tu jangan. Jangan. Orang hati bersih pun tak disuruh buat benda macam tu, apatah lagi kita yang hati kotor ni. Lebih-lebih lagi lah jangan menempah. Habis minta taufik Allah Ta'ala baiki hati kita. Memang syaitan nafsu dia memang ajak kita buat benda macam tu, sebab dia nak kita ni dibenci oleh Allah. Dia tak suka kita jadi suami yang baik, dia tak suka tengok kita jadi isteri yang baik, dia tak suka. Maka dia cari jalan lain supaya kita mendapat kemurkaan Allah. Maka iaitu kejahatan. Maka jika tiada kenyataan bagimu dengan mizan ini, maka lintangkan akan di atas hawa nafsu dan hawa. Kalau tak boleh juga, tak tahu cerita ni last nak berhenti dah. Macam ni tadi, terlintas dalam hati, nak tahu, nak selam, nak skodeng hal orang, hal rumah tangga orang. Saya tak tahu benda ni baik ke tidak. Saya tengok pada hukum syarak. Saya pula tak pandai hukum syarak, jadi saya tak tahulah. Terlintas dalam hati nak stalker tuan-tuan punya cerita ni, saya tak tahu baik ke buruk, sebab saya tak pandai syarak. Okey, uji kaji yang kedua. Apa tadi? Tengok perangai orang soleh, solehah, akhlak orang soleh, solehah. Buat tak benda tu yang terlintas dalam hati tadi? Tengok pun tak jumpa, contohnya. Tengok yang ketiga, nafsu melonjak-lonjak tak nak buat benda tu. Nafsu kita, keinginan kita rasa seronok tak nak buat, melonjak-lonjak tak nak buat. Kalau dia macam melonjak-lonjak nak buat,
benda tak elok ada. Sebab nafsu dia takkan suka dengan benda baik. Betul tak tuan-tuan? Perasan tak? Kita nak pegang Quran dengan nak pegang handphone, mana nafsu melonjak? Ha? Handphone lah kan? Lonjak-lonjak nak pegang. Tapi bila nak pegang Quran, macam apa macam ada sesuatu macam berat, macam tak syok, macam mengantuk, macam malas. Tak ada current lah, mudah nak faham lah. Tak ada current, nak pegang Quran, nak pegang kitab macam tak ada current. Tapi kalau pegang handphone, dia menangkap dia macam. Tengok, maknanya bisikan dalam hati tadi, contoh nak stalker hal orang ni, tengok nafsu dia ada current tak nak buat. Kalau ada current, macam dah tu perangai tu tak Tapi kalau macam nafsu marah, malas, berat nak buat, macam dah tu benda baik. Boleh jadi 3 ni soalan hari tu dah dapat ada jawapan dah. Hari tu ada orang tanya, Ustaz, macam mana kita nak bezakan dalam hati tu benda baik buruk? Tu ni 3 ni tadi. Tengok, ingat muka surat 97 dan 107 tadi. Tengok tu tanda gambar besar-besar sikit. Kalau terlupa boleh buka balik tengok. Mudah-mudahan Allah bagi tahu taufik. Mudah-mudahan semakin hari semakin ada perubahan dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah bagi pertolongan kepada kita ni, supaya amalan kita, hati kita semakin baik dengan Allah. Hati kita semakin bersih, hati kita semakin bercahaya, kita semakin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan jadi jangan sia-siakan peluang kita. Allah dudukkan kita dalam majlis ilmu, sebenarnya Allah nak membimbing kita rohani dan jasmani, supaya ada perubahan diri kita ni dengan sebelum ni kita tak mengaji, kita tak belajar, kita tak mendengar. Jadi Allah nak ubah kita jadi yang lebih baik, maka Allah pilih kita, jadikan kita penuntut ilmu. Maka jangan sia-siakan. Dan kita ni memang sentiasa ada musuh, nafsu, syaitan, dunia, manusia, itu musuh-musuh ibadat. Maka kita kena peka lah. Nafsu, syaitan tak suka kita buat taat kepada Allah. Dia akan halang, dia akan larang, jangan buat taat. Kalau suami, dia akan hasut, jangan jadi suami yang baik. Jangan jadi suami yang baik. Jangan jadi suami yang bertanggungjawab. Jangan jadi suami yang ada kasih sayang. Nafsu syaitan ajak gitu. Kalau isteri, jangan jadi isteri yang taat, dihasut. Jangan jadi isteri yang taat. Jangan jadi isteri yang takwa. Jangan jadi isteri yang solehah. Jangan. Tu hasutan dia. Kemudian seandainya hamba tadi mendapat pertolongan Allah, dia akan lawan. Yang suami, dia akan usaha jadi suami yang soleh, yang bertakwa, yang bertanggungjawab seperti mana yang Allah suruh. Kalau dia isteri, dia lawan, dia akan cuba menjadi isteri yang taat seperti yang disuruh oleh Allah. Jadi syaitan nafsu tak puas hati. Syaitan nafsu tak puas hati tengok si suami tadi dah jadi baik, suami yang baik, yang isteri jadi isteri yang taat. Nafsu syaitan tak suka. Sebab benda tu menjadi asbab dia dikasihi, diredai oleh Allah. Maka dia cari jalan lain. Macam mana cara nak merosakkan amal dia tu? Itu dia membisikkan dalam hati tadi, supaya membuat benda-benda yang menjadi asbab amalan kita tadi itu ditolak, tidak diterima oleh Allah. Jadi kena waspadalah, waspada. Maknanya kita dah buat ni, kalau tak jaga pantang, tak waspada, sebanyak apa pun Allah tak akan terima. Sebab tu kita belajar ni, alhamdulillah Allah tunjukkan yang ni kena buat, yang ni jangan. Sebab kalau kau buat, nanti merosakkan apa yang kau dah amalkan ni. Jadi 2 kali 5 macam kau tak pernah buat langsung. Boleh faham tak? Kita bertahun bekerja, sebulan bekerja, penat-penat bekerja, dapat gaji, kita bagi orang lain, ataupun kita buang dalam longkang gaji kita tu, duit kita tu. Jadi ibaratnya macam tak ke
Ibadatnya macam tak kerja lah, tak ada hasil. Betul tak? Lebih baik tak payah kerja. Penat-penat pagi petang semalam pergi, dapat gaji buang dalam longkang. Besok pergi lagi, dapat buang dalam longkang. Jadi ibadatnya sama macam tak ke. Kita ni pun sama cerita ibadat ni. Sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, baca Quran, tutup aurat dan sebagainya. Mana ibadah. Tapi kalau kita mengumpat, kita ujub, kita riak, dalam hati ada dengki, sama ertinya kita tak beribadah. Sebab apa? Semua itu ditolak, takkan diterima oleh Allah. Jadi hati-hati, sampai pakar kita saling ingat, mengingati, nasihat, menasihati, khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk kalian para muhibbin rahimakumullah. Mudah-mudahan kehidupan kita atas dunia ini menjadi asbab kita mendapat kejayaan, kesenangan, kemenangan, kebahagiaan yang bersifat kekal nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, anak isteri kita, sahabat anda kita, kawan-kawan kita, ibu bapa kita, semuanya muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah bimbing rohani dan jasmani. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat redha dan rahmat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang sabar, banyak-banyak sabar, redha dengan apa yang Allah aturkan untuk diri kita, sangka baik dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al qudri unsa wa lakaw. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. InsyaAllah malam ni ada kelas dekat pondok pukul 10.30. InsyaAllah ada kelas lagi lah kawan-kawan yang ikut mengaji online. InsyaAllah ada kelas pukul 10, 30, 35, 40 lah, lebih kurang macam tu. Okay, berehat dulu, pergi makan, solat, pergi makan. InsyaAllah.